Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So live baru sempat nak buat live. Tadi ada patient traffic sikit dan Dr. Adibah akan masuk sebentar lagi dia akan ganti saya. So saya akan buat live sekejap lah. So hari ni topik yang akan kita bincangkan satu tentang kenapa kebanyakan klinik biasanya conventionally lah. Secara konvensional kita memberikan rawatan kepada orang yang dah sakit hypertension, diabetes, kan, kolesterol. So maksudnya rawatan tu diberi kepada orang yang dah sakit. So apa yang kita cuba buat sedikit perubahan adalah kita bagi rawatan lebih kepada pencegahan. So sebab tu adanya offer servis yang kita panggil sebagai obesity. So untuk obesity clinic kita dah start pada awal tahun ni, dan kita start dari PKP hari tu memang sambutan agak menggalakkan, lebih 30 pesakit peserta lah. Kita tak cakap pesakit sebab obesity ni condition, dan kita tak sebut sebagai pesakit lah, kita sebut sebagai peserta. Cuma beza kita dengan dekat luar adalah kita menggunakan ubat. So tak semua orang patut guna ubat lah. So selalu kita nampak orang yang guna ubat ni, orang yang BMI lebih daripada 30 akan mendapat manfaat. Tapi kalau BMI kurang daripada 30, sedikit perubahan lah yang dapat. Berat so far agak baik, boleh kurang sampai 4 kg dalam masa seminggu, agak banyak. Cuma apa yang kita bimbangkan ialah macam mana kita nak sustain berat tu supaya tidak naik lepas habis duration untuk 4 bulan. So bila cakap tentang klinik obesity ni, sebenarnya adalah satu klinik, satu offer service untuk kita prevent, untuk kita halang daripada jadi penyakit-penyakit lain. Contohnya macam kolesterol, diabetes dan hypertension. Dalam klinik ni bila kita start ubat, kita akan lakukan saringan kesihatan. Kita akan minta pesakit ambil darah. So darah yang akan ambil contohnya kolesterol, kita akan ambil untuk diabetes, dan kita akan check untuk hypertension. Kebanyakan yang mengejutkan, kebanyakan pesakit yang umur 30 dan 35 ke atas, kebanyakan memang dah ada masalah kolesterol. Dah ada masalah kolesterol, dan bila kita measure, kita buat body analysis, kita tak just ambil darah saja, kita buat body analysis. Lemak yang ada dalam badan bukan saja banyak, tapi lemak yang kita tak takut, lemak yang lebih bahaya daripada lemak biasa, iaitu visceral fat. Visceral fat ni adalah lemak yang terletak pada organ, dia terletak pada jantung, hati, buah pinggang, semua. Visceral fat ni dikaitkan dengan kadar kematian, mortality yang lebih tinggi lah. Contohnya sakit jantung untuk orang yang ada visceral fat yang banyak adalah lebih tinggi berbanding orang yang kurang visceral fat. Dan jangan tersilap, obes tak semestinya visceral fat lebih tinggi daripada orang yang kurus. Kadang-kadang orang yang kurus, yang kita tengok dia badan kecil je, kadang-kadang sometimes visceral fat dia lagi tinggi daripada orang biasa. So macam mana nak tahu visceral fat? Yang tu kena body analysis. Otherwise tak dapat nak measure, difficult untuk measure macam biasa untuk visceral fat. So visceral fat bagus bawah 10. Ada yang umur 30 kita dapat visceral fat 15, very high. So memang kalau dia obese, kita advise untuk kurangkan berat badan. So macam mana dengan pengurangan berat badan kita dapat mencegah diabetes, hypertension dengan kolesterol? So secara amnya kita dah tahu kolesterol akan akhirnya akan menyebabkan deposit lemak-lemak tu deposit mendap pada saluran darah, dan bila dia mendap pada saluran darah menjadi kecil. So untuk darah sampai kepada organ terakhir ataupun penghujung, kita jantung perlu pump lebih tinggi. Bila jantung perlu pump lebih tinggi, maksudnya tekanan darah perlu lebih tinggi. Okey. So tekanan darah kita tahu ada systolic dengan diastolic, maksudnya atas dengan bawah. Atas ada systolic, bawah ada diastolic. Atas systolic tu bermaksud ketika jantung sedang pump. Sebab tu atas kita panggil. Ketekanan waktu, sebab tu tekanan atas kena lagi tinggi daripada tekanan bawah. Tekanan bawah kita panggil diastolic adalah ketika jantung berehat. So bila dia pump, tekanan mesti lagi tinggi. Bila jantung berehat, tekanan ketika itu, tekanan blood pressure ketika itu mesti lebih kurang daripada tekanan ketika sedang mengepam. Okey. So lepas tu macam mana obesity dengan
macam mana kita nak cegah diabetes dengan obesity. So kita tahu lemak ni dia menyebabkan insulin resistant. Maksudnya insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita ni dia tak dapat berfungsi dengan baik sebab ada lemak. Lemak dia menyebabkan insulin resistant, jadi gula dalam badan akan lebih tinggi. Jadi penurunan lemak dalam badan, dengan kata lain kita cegah obesity, kita dapat kurangkan risiko untuk diabetes dan juga hypertension. Apatah lagi lemak kolesterol dalam badan. Ini antara sebab kenapa signifikan adalah penting, kenapa kita perlu cegah obesity ataupun obesity ni perlu dirawat. Obesity ni boleh mencegah semua penyakit-penyakit yang ada. Sebab sekarang ni kita tengok trend sekarang ni bukan umur 40 yang start ada darah tinggi, kencing manis, tapi start sekarang 35, even umur 30 tahun pun dah start ada masalah sakit jantung, darah tinggi. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya terus Kalau kita boleh jawab, kita jawab terus. Okey, so ambil masa sikit. Nak tengok question jap. Okey, tu apa yang antara yang kita perlu tahu kenapa, macam mana obesity boleh mencegah penyakit, 3 penyakit tersebut. Okey, so sakit jantung pula dia related dengan 2 penyakit yang saya sebut tadi, 3 penyakit yang kita sebut tadi, iaitu kolesterol, darah tinggi dan kencing manis. So dengan kita cegah 3 penyakit ni, insya-Allah kita dapat cegahlah daripada berlakunya serangan jantung. Okey, so insya-Allah kita akan memulakan program obesity akan berjalan macam biasa. Boleh subscribe dengan kita punya program. WhatsApp dia 0136360061, dan insya-Allah bulan 10 nanti kita akan ada satu program yang lebih komprehensif. Program ni kita akan panggil dietitian, kita akan panggil coach untuk training, dan kita akan panggil farmasis untuk bagi talk dalam masa 1 hari lah. Dan kita akan offer program untuk 6 bulan untuk pengurangan berat badan. So dalam bulan 10 atau bulan 12. So kepada semua Facebook, kawan-kawan Facebook, boleh war-warkan kita punya program yang ada seterusnya. So dengan adanya program macam ni, hopefully kita boleh kurangkan kebergantungan pada ubat yang kita pakai, iaitu Duromin atau vitamin lah. Tak semua orang boleh eligible untuk ubat ni, dan kita bantu untuk orang yang tak eligible untuk ubat ni untuk ambil program 6 bulan pengurangan berat badan. So insya-Allah akan dapat bagi manfaat kepada ramai orang lah. Okay, so tu sedikit live tentang sembang tentang obesity hari ni. Later kita akan sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.